اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taufik dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat meneruskan sekali lagi siri pengajian kita, kitab Bulughul Maram fi Jami'i Adillatil Ahkam, sebagai salah satu daripada siri program pengajian di Pondok Pakat kita ini, insya-Allah. Jadi kita mohon pada Allah SWT ilmu yang bermanfaat, yang menambahkan iman dan taqwa kita pada Allah SWT. Semoga pengajian kita ini benar-benar dapat merealisasikan iman dan juga taqwa dalam diri kita, dan dijadikan Allah SWT pada diri kita ni hamba-hambanya yang ikhlas dan bertakwa, insya-Allah, amin. Jadi kita sambung hadis yang ke-7, bab wara' dan zuhud. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala qala wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Hadis ini seperti mana disebutkan pada hujung hadis ini, akhrajahu Muslim, telah mengeluarkan dia oleh Muslim dalam sahih beliau. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya, telah aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan hambanya yang takut, yakni orang yang menjunjung segala suruhnya dan menjauhkan segala yang ditegahnya, lagi kaya, yakni kaya nafsunya, tidak menghimpit orang, bahkan memada dengan apa yang ada padanya, lagi yang tak suka gah nama yang telah berhadap kepada ibadahkan Tuhan. Itu penterjemah kitab ni, iaitu Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi hadis ini salah satu daripada hadis bab wara' dan zuhud yang diriwayatkan daripada salah seorang sahabat Nabi minal sabiqin al-awwalin, daripada yang awal memeluk Islam, iaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Malah Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang daripada al-asharah al-mubasysyirin bil jannah, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Jadi kalau diikutkan martabat sahabat ni, yang paling mulia sekali khulafa yang 4 lah, mengikut susunan mereka, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian dia baki yang 10 yang dijanjikan syurga, termasuklah Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, kemudiannya ahli Badar, dan kemudiannya ahli Bai'atul Ridwan, kemudiannya seluruh para sahabat lain. Yang itu susunan kemuliaan martabat para sahabat di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, seperti mana disebutkan cara ringkasnya dalam oleh Ibn Ruslan dalam Matan Zubat, dalam kitab beliau, yang ini ringkasan Matan Zubat. Baik, jadi Sa'ad bin Waqqas ni sedikit biografi tentang beliau. Dan beliau Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Waqqas ayah beliau bernama Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Yang ni, jadi kalau kita lihat jadi kalau kita lihat keturunan beliau bertemu dekat keturunan Rasulullah SAW, dekat datuk Rasulullah itu Kilab ataupun Hakim. Kan, Hakim ataupun Kilab. Kilab ni gelaran dia, nama sebenarnya adalah Hakim. Dan juga kalau kita lihat
keturunan Sa'ad bin Waqqas ini bertemu dengan keturunan ibu Rasulullah SAW. Sebab ibu Rasulullah SAW Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Kalau kita lihat, beliau Sa'ad bin Abi Waqqas bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah, bertemu dekat Abdul Manaf bin Zuhrah. Jadi kalau kita lihat, ayah kepada Abu Waqqas ni, iaitu Uhaib tu, adik-beradik kepada ayah ibu Rasulullah SAW. Ini Aminah binti Wahab, Wahab dan Uhaib tu adik-beradik. Jadi kita boleh lihat silsilah kekeluargaan yang rapat antara beliau dengan Rasulullah SAW. Kemudian seperti mana kita sebutkan pada awal tadi, bahawa Sa'ad bin Waqqas ni salah seorang daripada yang awal memeluk Islam, yang dipanggil sebagai as-sabiqin al-awwalin. Malah dikatakan Islamnya Sa'ad bin Waqqas ni seolah dia ketika itu masih lagi 1/3 Islam. Maksud dia, nak kata bilangan tu terlalu sikit di kalangan umat Islam, masih ada lagi 1/3 awal ya mereka ni. Dan Sa'ad bin Waqqas ni terkenal sebagai seorang pemanah yang hebat. Malah beliau adalah yang pertama sekali melemparkan panahnya kerana Islam fi sabilillah. Pada hari Uhud, beliau salah seorang daripada sahabat yang berada pada posisi yang sangat penting kerana beliau mempertahankan Nabi SAW dengan anak panahnya. Dan sehinggakan para sahabat ada yang takjub dengan kecekapan panah Sa'ad bin Waqqas ini, kerana kalau dia lemparkan, tak ada yang tak tepat, kena saja. Lemparkan satu anak panah, bunuh seorang musyrik. Lemparkan satu anak panah, membunuh musyrik. Sehingga Rasulullah SAW beri pada beliau ketika perang Uhud tombak, kan? Dan Rasulullah kata, lemparkan tombak ni wahai Sa'ad, bi abi wa ummi. Rasulullah SAW hantar bersumpah dengan fidaka bi ami wa ummi, aku mengorbankan ayahku dan ibuku. Yakni ni kalimah bahasa Arab menunjukkan bahawa Rasulullah SAW minta dengan bersungguh, sehingga kan bersumpah dengan seolah mengatakan bahawa aku gantikan ataupun aku korbankan ayah dan ibuku. Sehingga kan para sahabat semua mengatakan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan ungkapan tersebut, an fadaka abi wa ummi, melainkan hanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi kat situ kita boleh lihat beberapa kelebihan sahabat yang kita bacakan riwayat beliau ini, iaitu Sa'ad bin Waqqas. Beliau masuk Islam ketika usia yang sangat muda, iaitu ketika umur 18 tahun. Malah ketika peperangan Badar, beliau meriwayatkan bahawa ketika tu tiada lagi satu masih lagi muda, kan? Dia kata aku memegang pada wajah aku masih lagi tiada janggut ataupun misai. Nak kata muda sangat. Baik, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab As-Siyar A'lam Nubala. Jadi dalam hadis ini beliau meriwayatkan satu kata-kata sabda Nabi SAW, iaitu bahawasanya Allah kasih akan hamba-Nya yang takut. Perkataan takut ni iaitu daripada perkataan al-abd al-taqi, hamba yang bertakwa sebenarnya, at-taqi. Kemudiannya penterjemah kitab sendiri menterjemahkan at-taqi sini, kalau kita terjemahkan sebagai takut, iaitu terjemahannya yakni orang yang menjunjung segala suruhannya dan menjauhkan segala yang ditegahnya. Ini dilarang. Sebab seperti mana kita sebutkan berulang, perkataan at-taqi ini sebagai satu sifat musyabbahah bagi fi'il perbuatan ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi. Jadi ittaqa yattaqi, sifat musyabahah orang yang betul-betul menjaga diri dia dipanggil taqi, at-taqi. Dan ittaqa maksud dia mempertahankan diri, melindung diri dia. Seperti mana kita buatkan contoh, kalau sekiranya ada seorang nak menyerang kita ataupun nak memukul kita dengan sesuatu alat, maka kita menghalang, mempertahankan diri kita dengan tangan, maka perbuatan tersebut dalam bahasa Arab dia panggil ittaqa biyadihi. Dia mempertahankan dengan tangan dia. Jadi orang yang bertakwa ataupun at-taqi ini, yang takut ini, maksud dia cuba mempertahankan diri dia daripada segala perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah SWT, azabnya dan siksanya. Sebab tu orang yang betul-betul takut azab Allah, siksa Allah, dan dia cuba buat perkara-perkara yang tidak boleh mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi orang ni dipanggil sebagai at-taqi ataupun muttaqi. Dua-dua boleh. Muttaqi isim fa'il, at-taqi dipanggil sebagai sifah musyabbahah. Baik.
Jadi yang dikehendaki dengan istilah at-taqi kat sini dalam Islam, iaitu hamba yang benar-benar melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan dia, sebab perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kita nak mencari keselamatan pada hari akhirat. Sebab itu dipanggil sebagai at-taqi, yang takut benar-benar akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ni pertamanya Rasulullah SAW beritahu sesungguhnya Allah Taala mencintai hamba yang at-taqi, hamba yang betul-betul menjaga hak Allah dengan melaksanakan perintahnya semampu yang mungkin, dan juga melarang menjauhi segala tegahan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita, kalau kita lihat perintah Allah Taala ni dalam syariat cukup banyak, yang kalau boleh jadi kita tak boleh nak buat semuanya, tapi kita buat mana yang mampu. Boleh jadi kalau kita lihat nak buat segala syariat dan juga perintah-perintah Allah Ta'ala yang wajib, memang kena buat lah. Maksudnya kalau kita lihat dari sudut yang sunat, pelbagai amalan cukup banyak. Tapi kalau kita lihat banyak ni kita tak mampu buat, jangan sampai tak buat langsung. Buat mana yang mampu. Bertakwalah pada Allah Ta'ala sekadar mampu kamu. Dan Allah SWT pada peringkat awal suruh kita bertakwa pada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Jadi sudah tentu bukan senang nak bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Sebab takwa kat sini bukan setakat pada perkataan, bukan setakat pada amalan, malah juga kepada masalah hati. Jadi boleh jadi seorang tu boleh bertakwa dengan kata-kata dia. Maksud dia cuba tidak mengeluarkan lafaz-lafaz daripada lidah dia, perkataan-perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah SWT, ataupun tidak diradai oleh Allah SWT. Boleh jadi dia bolehlah bertakwa di sudut perkataan lidah dia ataupun perbuatan dia. Dia tidak menyakiti orang lain, dia tidak membuat perkara-perkara yang menyebabkan perkara yang dilarang Allah SWT. Tapi paling susah kali nak jaga hati. Sebab boleh jadi kita tak kata pada orang dengan lidah kita, tapi kadang-kadang dia mai dalam hati. Nak tengok orang tu, kita dok kata dalam hati. Hati ni cukup payah, walaupun kita dituntut untuk mujahadah. Dan Allah SWT sebut dalam ayat lain, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa saja yang kamu jelaskan dalam diri kamu, ini maksudnya kamu lafazkan apa yang kamu simpan dalam diri kamu, au tukhfu, ataupun kamu sembunyikan dalam hati kita. Kita kadang terlintas kata-kata sekian-sekian. Apa saja yang tersembunyi dalam hati kamu, Allah Ta'ala kata yuhasibukum bihillah. Allah Ta'ala nescaya akan kira, hitung, hisab dengannya pada hari kiamat. Jadi bila datang ayat yang takwa tadi, yang sebenarnya takwa, dan juga ayat yang Allah Ta'ala sebut bahawa semua apa benda yang kamu sebut dan juga kamu simpan hati, Allah Ta'ala akan hitung. Para sahabat sendiri kata, Ya Rasulullah, apa yang kami buat dalam amalan kami secara zahir ni, perbuatan kami, mungkin kami boleh bertakwa wahai Allah, tapi apa yang dalam diri kami susah kami susah kami nak jaga. Mafhum daripada hadis tersebut. Tapi bila mana mereka mengadu kepada Rasulullah SAW perkara tersebut, Rasulullah SAW kata, apakah kamu nak jadi seperti Bani Israel? Datang perintah pada mereka, mereka kata sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami langgar perintah. Malah kata, kamu ni apa saja Allah Ta'ala turunkan kepada kamu, mafhum dari hadis tersebut, kata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Kata, kami dengar dan kami taat, tapi kami minta pengampunan. Kod-kod di sana ada keculasan atau kekurangan dalam melaksanakan perintah Allah SWT, kata ghufranak. Dan mereka pun yang kadang berat hati itu, mereka kata sami'na wa ata'na ghufranak. Kami minta ampun engkau ya Allah, kami buat, kami dengar, kami taat. Nabi SAW ajar, jangan sampai kita nak mudah-mudahkan perintah Allah. Tapi macam mana pun urusan hati bukan yang susah. Para sahabat insan yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Ta'ala selepas para Nabi. Tak ada orang yang lebih takwa, kuat iman lebih daripada para sahabat. Seperti mana para ulama mengatakan, arsakhahum imanan ashab Rasulullah SAW. Yang lebih kukuh iman adalah para sahabat Nabi SAW. Tetapi kalau kita lihat di sudut ibadah, kadang-kadang datang golongan yang lebih dahsyat ibadah daripada para sahabat, seperti golongan tabi'in, seperti beberapa golongan tabi'in yang ibadah mereka boleh jadi kadang-kadang lagi dahsyat daripada sahabat. Tapi iman, konteks iman, para sahabat tak boleh ditandingi.
Hatta kadang-kadang menghimpunkan ilmu, kita lihat tabi'in, kadang-kadang perhimpunan ilmu mereka lagi dahsyat, seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Tetapi dalam konteks iman, tak ada siapa boleh challenge lah, tak boleh nak menyaingi para sahabat. Jadi mereka bila mana Nabi SAW bagi tahu, jangan kamu sampai kata bila perintah Allah Ta'ala ni kamu dah tak dengar, tapi kamu tak berani nak taat. Kata sami'na wa ata'na ghufranak. Mereka berkata, walaupun dalam hati mereka cukup takut, susah habislah macam ni, hati kami kadang-kadang terlintas benda-benda yang sekian-sekian, kan, kami cuma mujahadah. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak memberati satu jiwa melainkan kadar mampunya. Jadi bila datang ayat ni lega sikit, kan? Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran lain, surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah pada Allah Ta'ala kadar mampu kamu. Jadi para ulama ada perbincangan tentang masalah ayat ini. Adakah ayat yang kedua ini menasahkan ayat pertama? Tapi seperti mana setengah ulama mengatakan bahawa tidak. Ayat pertama itu asas, ayat kedua ni kadar taklif, yang maksudnya kemampuan kita bertakwa pada kadar mampu kita, tapi asalnya kita dituntut untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Jadi kalau seseorang tu dikurniakan Allah Ta'ala ketakwaan, diberi taufik untuk menjadi hamba yang takwa, jadi itu menunjukkan bahawa mahabbatullah lahu, kecintaan Allah Ta'ala telah pun ada pada diri dia. Ada tanda bahawa Allah Ta'ala sayang pada hamba seperti ini. Dengan keadaan macam mana kita boleh nampak hamba Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala sayang? Bila nampak dia jadi seorang hamba yang bertakwa. Seperti mana kita maklum juga, untuk menjadi hamba yang bertakwa ni bukanlah dengan keupayaan diri kita, tapi dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah Taala memberi taufik pada seorang tu senang ataupun dapat menjadi seorang insan yang bertakwa, maka itu tanda mahabbatullah, tanda kecintaan Allah Taala bagi hamba tersebut. Tetapi kita berusaha dan memilih untuk menjadi hamba yang bertakwa. Tapi keupayaan ataupun untuk menjadi hamba bertakwa itu pada hakikatnya dengan taisir Allah, dengan tasyir Allah. Taisir dan tasyir, maksudnya dengan kemudahan yang Allah Ta'ala beri, dan yang memperjalankannya pun Allah Ta'ala. Taisir wa tasyir daripada Allah SWT. Jadi kalau sekiranya seorang tu Masya Allah tabarakallah, dengan ibadah dia hebat apa semua, tapi kemudian dia kata, aku dah berusaha payah menjadi seperti ini, dan ini adalah usaha aku, aku sendirilah yang memilih untuk jalan macam ni, dan aku sendiri berusaha, aku jadi hamba seperti ini. Di sini maksud dia masih tidak terlepas daripada tipu daya iblis, bahawa dia sentiasa kena ingat bahawa selepas dia capai satu makam taqwa contohnya, atau makam ibadah, menjadi seorang abid, dia kena ingat semua itu daripada taufik Allah SWT, tasir dan juga tasyir Allah SWT. Kemudian disebut sini al-ghani al-khafi, al-ghani yang kaya. Tetapi maksud dia apa kat sini? Kaya harta ke? Sebab tu kebanyakan para ulama mengatakan al-ghani sini maksudnya ghinan nafs, kaya jiwa, bukan kaya harta. Seperti mana diterjemahkan ataupun difahami maksud ghani sini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut laisal ghina bi kathratil arad, bukanlah kaya itu dengan banyaknya kamu aset. Bi kathratil arad, kalau perkataan arad dengan baris atas ra, maksud dia barang-barang yang kamu miliki yang menjadi investment ataupun perniagaan kamu. Tapi kalau al-ardu ada banyak maksud lain, maksud dia berpaling ataupun proposal. Perkataan arad ni cukup banyak dalam bahasa Arab. Masa permulaan saya belajar bahasa Arab dulu, saya pening kepala perkataan arad. Awak banyak sangat dalam kamus ni makna dia. Tapi dia perlukan pengalaman, banyak baca apa semua, baru kita akan faham macam mana maksud dia. Dan lain kadang-kadang perbincangan istilah ilmu lain maknanya. Dalam akidah arad ke sini ada maksud lain. Tapi al-arad dalam hadis Nabi SAW sini maksud dia harta, kekayaan, milikan ataupun aset yang kita ada. Jadi Nabi SAW kata laisal ghina bi kathratil arad, bukan kaya itu sebenarnya dengan banyaknya milik kamu ataupun aset kamu ataupun barang jualan kamu, walakinnal ghina ghinan nafs, tetapi kekayaan sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Apa maksud kekayaan jiwa pula? Maksudnya jiwa rasa kaya, maksudnya jiwa sentiasa rasa cukup. Itu maksud kaya. Sebab hakikat kaya adalah kamu rasa cukup. Sebab itulah sebenarnya manusia kaya macam mana pun dengan banyaknya aset dia, itu adalah dalil bahawa dia miskin. Itulah dalil menunjukkan bahawa dia fakir. Macam mana pula tu? Sebab kita bila terpaksa memiliki sekian-sekian, lagi kita duduk rumah lagi benda tak cukup. Dah ada
rumah nak ada perabot, dah ada perabot nak kena tambah lagi kan peralatan seperti kipas. Lepas tu dah ada kipas, kata tak cukup lah bang, masa musim panas ni kata kipas pun rasa macam tak berjalan, kata kena ada aircon. Dah ada aircon sebiji tak cukup, ataupun tak cukup horsepower dia, kena tambah lagi 2 biji contohnya. Dah ada aircon pun satgi kata rumah berabuk, kita kena beli hardcore, tarik habuk lah, macam-macam, tak pernah selesai. Tapi sebenarnya kalau kita mampu nak memiliki semua benda tu, tambah aset, walaupun sekalipun rumah kita dah jadi besar, dah jadi macam-macam harta, adakah itu tunjukkan kita kaya? Tak, itulah dalil menunjukkan kita miskin. Macam mana pula tu? Sebab menunjukkan bahawa kita ni tak pernah kata puas. Itu pertama. Dan kita terlalu banyak hajat. Kita perlu tu, perlu ni, maksudnya kita terlalu banyak kelemahan. Kita tak boleh panas, kita tak boleh kata tak ada meja, tak ada kerusi. Maksudnya kita terlalu fakir, terlalu lemah. Jadi terpaksa perlukan segala-gala benda. Jadi menunjukkan bahawa betapa miskinnya kita. Sebab itulah kekayaan Allah SWT pertamanya bukanlah semata-mata, bukanlah seperti kiasan seperti kekayaan kita. Kekayaan Allah Ta'ala pertamanya, Allah Ta'ala menciptakan, mengadakan semua benda dengan tanpa dia berhajat pada benda itu sekalipun. Itu pertama ni, ingat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala maha kaya daripada an. Berbeza dengan manusia, kaya bi. Ini konsep bahasa Arab lah. Bi tu dengan. Kaya dengan apa? Dengan ada 5 biji kereta, ada 3 biji banglo. Banglo ada swimming pool. Contohnya sekian-sekian. Kaya dengan. Katalah benda tu tiba-tiba habis, terbakar ke, hilang, ataupun hutang tak mampu bayar, kena sita, tak ada, jadi muflis, miskin balik. Jadi kita kaya dengan nisbah benda, dengan nisbah ada benda. Tapi Allah Ta'ala wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala maha kaya daripada berhajat pada sesuatu pun, pada seluruh alam. Itu kaya yang sebenarnya. Seperti mana satu kisah yang saya pun kerap cerita kisah ni, bahawa dikatakan ada seorang wali Allah yang sangat zuhud, duduk dalam satu kampung yang sangat keadaan dia sangat fakir dan miskin lah. Tapi dia seorang lelaki yang saleh, seorang wali Allah yang saleh. Jadi raja pun hormat dan kagum dengan lelaki ini. Jadi satu hari raja hantar orang suruhan dia, seorang suruhan raja hantar beberapa uncang emas kepada lelaki yang zuhud ni, lelaki yang soleh ni. Jadi bila sampai pesuruh raja tadi pada lelaki tersebut, kan wali Allah ni pun kata pada pesuruh tu, kata kamu baliklah dengan uncang-uncang emas ni. Dia kata aku tak perlu, dan kata pada raja terima kasih banyak-banyak. Dia kata aku tak perlukan duit-duit emas ni sebab aku lebih kaya daripada kamu. Dia kata apa? Aku lebih kaya daripada raja. Jadi bila sampai balik pesuruh raja tu, repotlah, sampaikanlah kata-kata lelaki yang zuhud tadi. Dia kata dia tak mahu duit ni wahai raja. Dia kata dia lagi kaya daripada raja. Dia lebih kaya daripada tuanku. Dengar tu raja pun naik darah kan, marah. Kata amboi, kata sombongnya. Dia kata kenapa dia kata macam tu? Dia kata kaya pada beta. Panggil dia. Jadi bila dia kena panggil menghadap raja pula. Bila menghadap raja, raja tanya, kenapa kamu cakap aku tu kan? Apa kamu menghinakan? Tak, dia kata saya tak hina raja. Saya cakap benda yang realiti, benda yang betul. Dia kata saya memang lebih kaya daripada raja. Apa dia kata, rumah kamu, kata rumah nak roboh macam tu sekian lah. Dia kata kaya tang mana? Dia kata baik, nak tanya tuanku, tanya tuanku. Dengan harta kerajaan yang ada sekarang ni, dengan istana ni semua, wang emas yang kamu miliki, apakah kamu rasa cukup? Cukup sekarang ni, setakat ni? Kena lagi? Raja pun cakap secara jujur, kata nak lagi lah kan. Mana cukup? Mana rasa cukup, rasa nak lagi. Tu kata, dia kata maksud dia kamu lagi miskin, lebih fakir. Dia kata aku dengan apa yang aku ada, aku dah rasa cukup. Cukup dah. Ni maksud ghani, ghina sebenarnya. Hatta dalam bahasa Arab maksudnya yastaghni rasa cukup. Nampak no? Perkataan yastaghni, dia rasa ghina, maksud rasa cukup, rasa kaya, maksud dia tak perlu. Tu sebenarnya kaya. Tapi perkataan-perkataan ni kena tengoklah pada tempat dia, keadaannya. Ada kadang-kadang perkataan yastaghni ni tercela dan Islam. Kadang-kadang dia rasa cukup. Kalau istighna, yastaghni kepada dunia, tu maksud dia kaya, dan itu perkara yang dipuji di sisi syarak. Sebab dia rasa cukup, tak perlu sangat dunia ni, dia cukup dengan apa ada yang di sisi Allah Ta'ala. Dia qanaah, yang ni terpuji. Tapi ada pun dalam sudut iman, amal dan juga taqwa, rasa cukup, ni tercela. Ilmu tak boleh rasa cukup.
Faham no? Ini tak dirasa cukup. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wa amma man istaghna wa kadzdzaba bil husna. Kan? Adapun orang rasa kaya. Kaya kat sini dalam tafsir Abu Jahal. Ya, ni dia rasa tak perlu nak kedengar tentang risalah Islam ni ataupun risalah iman daripada Nabi Muhammad SAW. Dia setengah, dia rasa dia kaya, dia rasa dia hebat. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan hari akhirat. Ni dekat sini tercela. Nampak no? Jadi sebab tu kena faham perkataan ghani yang dikhenaki dalam hadis Nabi SAW ni, kaya sini seperti mana yang diterjemahkan juga oleh penterjemah, iaitu rasa kaya nafsu. Maksud jiwa dia kaya. Jiwa dia tak perlu rasa, dia tak terliak lah orang tu ada ni, dia tak terliak. Maksud dia bila kita terliak ni, kita masih tak kaya. Boleh nampak no? Kita hari raya ni pergi rumah orang, amboi kata tirai baru. Tengok dia pakai tirai baru, dia kata nak tunggu suami aku beli tirai baru tak tahulah tahun bila kan. Jadi seperti mana kita sebutkan sebelum ni, perkataan zuhud lawan dia tamak. Asal besar perkataan bahasa Arab, tama'an ni teringin lah, nak sangat. Zahida yazhadu, zuhud pula maksud dia tak teringin, tak terliak. Nampak no? Jadi kalau orang yang dia tak ada zuhud, maksud dia pergi rumah orang, selagi nak tengok semua orang tu ada, yang dia tak ada, semua dia teringin. Maksud dia masih tak ada rasa kaya jiwa lagi. Jiwa dia masih tak kaya. Asal tengok orang lebih dia nak. Ni tak ada kaya jiwa. Tapi orang yang kaya jiwa, dia rasa bersyukur dengan apa yang ada Allah Ta'ala beri pada dia, dan dia tak perlu nak rasa tamak apa yang ada di sisi orang. Jadi sifat ni mendapat pandangan kasih sayang Allah SWT. Allah Ta'ala sayang orang yang ghani atas dasar seperti ini. Nampak no? Al-khafi, kemudiannya nampak kan, dia kata yakni kaya nafsunya tidak menghimpit orang. Maksud dia tak ada nak tamak-tamak pada orang lain punya, malah memada dengan apa yang ada pada dia. Cukup dia rasa apa yang ada pada dia, kan, bersyukur pada Allah SWT. Ini sifat ni kena ada pada diri kita. Sebelum ni dulu kita ada baca satu hadis riwayat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam kelas pakat kita ni, bahawa Sayyidina Abu Dzar berkata bahawa Ausani Habibi, kekasih aku ini Rasulullah SAW nasihat aku beberapa perkara. Antaranya apa? An la anzur li anzura man huwa duni wa la anzur ila man huwa a'la minni. Lihat orang yang lebih rendah pada aku sentiasa, jangan lihat orang yang lebih tinggi pada aku. Dia kata supaya perkara tersebut, dia kata jadirun an tashkura ni'mat Allah, atau kama qala, supaya aku sentiasa bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala dengan melihat orang yang lebih kurang daripada kita. Sebab itulah antara sunnah Nabi SAW, kita pergi kepada orang-orang miskin, orang fakir. Sebab bila kita duduk dengan orang miskin, dengan orang fakir, baru kita sedar, ya Allah, kita punya nikmat cukup banyak. Setengah-setengah, Masya Allah, orang buat beberapa kerja kebajikan, pergi dekat golongan dia panggil gelandangan, yang rumah pun tak ada. Ada yang kadang-kadang duduk kat kotak, duduk tepi jalan dengan anak-anak semua. Kita pergi tengok sana orang seperti ini, baru kita rasa bersyukur. Kalau tidak, kita tengok rumah kita teres 2 tingkat, kita rasa tak cukup. Kita tengok kawan tu, rumah dia Allah, dia kena compound besarnya kan, seronok lapang. Kita punya rumah kan sempit. Tapi pergi tengok rumah orang yang tak ada rumah langsung, baru kita sedar, Allahu Akbar, kata sebenarnya cukup banyak rahmat, nikmat yang Allah Ta'ala beri pada aku, tapi aku tak bersyukur. Tengok orang lagi rendah. Kalau kita rasa kita ada beberapa keadaan Allah Ta'ala uji kesihatan ke, tengok orang lagi sakit daripada kita. Tengok orang kat hospital kadang-kadang lagi dahsyat daripada kita, terdampar, ada yang paralyzed, na'udzubillah. Jadi kita ni masih lagi sakit sikit-sikit boleh uruskan diri, baru kita sedar sebenarnya aku ni kira banyak lagi nikmat Allah Ta'ala beri. Jadi sentiasa tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Duduk bersama orang miskin menyebabkan kita akan rasa rendah diri, kita akan rasa bersyukur pada Allah SWT. Nampak no? Duduk dengan orang miskin. Malah kata-kata salah seorang dari salafus soleh, dia bagi tahu ada 8 duduk dan 8 kesan dia. Panjang
Kisah dia tu saya tak mau cerita panjang. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Laith As-Samarqandi, dalam kitab Mukashafatu Al-Qulub karangan Imam Al-Ghazali ada sebut kisah ni. 8 golongan yang kalau kita duduk akan dapat 8 kesan. Antaranya duduk dengan fakir miskin, kita akan tambah apa? Syukur. Tapi duduk dengan orang kaya, kita akan tambah tamak. Betul tak? Itu fitrah. Bila kita selalu duduk dengan orang kaya, kita akan rasa serba-serbi kita tak cukup. Serba-serbi tak cukup. Duduk dengan ulama' tambah ilmu. Ulama' memang kata ahli ilmu. Duduk dengan dia, kita akan dapat dengar mutiara-mutiara ilmu selalu. Sebab sembang mereka pun sembang ilmu. Sebab itu fokus dia orang, kerja mereka. Tiap-tiap hari duduk rumah baca kitab semua. Dan dia orang pun seronok nak kongsi ilmu. Kita duduk dengan mereka, kita pun dapat. Tapi duduk dengan orang fasik, apa kesan dia? Kita akan lebih tegar untuk buat maksiat. Sebab kadang-kadang kita duduk seorang-seorang kita rasa takut nak buat ni, buat sekian ni. Tapi duduk dengan ahli maksiat, tengok dia pun selambar dia buat maksiat. Dan lama kita mula rasa apa? Syaitan pun main, dia akan rasa macam antrai. Tengok, biasa benda buat ni, buat benda ni biasa. Asalnya kita dulu takut nak buat, kita jadi berani buat. Boleh tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Itu satu faedah yang sangat penting lah. Sangat baik untuk jadikan dipanggil tahdhibun nufus. Bagaimana kita nak mendisiplinkan nafsu kita. Kita kena apply dan buat perkara tersebut. Kemudiannya Allah Nabi SAW sebut Al-Khafi. Allah Ta'ala suka orang yang Al-Khafi. Al-Khafi sini diterjemahkan sebagai lagi tidak suka gah nama berhadap kepada ibadahkan Tuhan. Asal perkataan Khafi pun sifat musyabbahah daripada perkataan khafiya yakhfa. Maksud dia tersembunyi. Tersembunyi. Dan Khafi orang yang hal keadaan dia tersembunyi. Ulama mentafsirkan Khafi sini maksudnya orang yang khamil, orang yang low profile. Orang yang low profile. Ni satu perbincangan yang panjang tentang masalah low profile ni. Satu sifat yang bagus ataupun tak bagus sebenarnya, low profile. Jadi lawan sifat low profile, sifat khamil, dalam bahasa Arab dipanggil khamil. Ataupun khumul. Khumul ni sifat yang tak suka nak menonjol. Satu lagi sifat yang masyhur kan, masyhur ataupun yang popular lah, sifat popular. Sebenarnya sifat tak popular ataupun suka menyembunyi diri ni lihat pada keadaan. Sebab ada keadaan dia terpuji, ada keadaannya juga kita dituntut untuk popular. Lihat pada keadaan. Tapi akhir sekali lihat pada niat hati kita. Cuma dalam hadis ni sifat yang tersembunyi, maksudnya seorang tu dia memilih untuk antara diri dia dengan Allah Ta'ala, dia tidak kehadapan pada manusia. Salah satu sifat yang dituntut dalam syarak. Ini asal dia. Sebab asal fitrah nafsu fitrah dia ada perkara-perkara yang dia suka. Nafsu kita ni ada benda yang dia attract, yang dia suka lah. Dia nak sangat. Kalau nak tengok tingkatan kehendak nafsu ni, kita baca kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Dan kalau nak kitab yang lebih luas perbincangannya, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, ada bab yang khas, bab Al-Muhlikat. Dipanggil Rubu' Muhlikat, bab yang pada menceritakan tentang segala perkara yang menyebabkan kita boleh binasa. Jadi nafsu ni, kalau kita baca kitab Imam Ghazali, seolah dia dah kaji sedalam-dalam dia nafsu. Jadi nafsu ni ada peringkat sebenarnya. Antara peringkat yang rendah sangat ni, nafsu makan. Nafsu makan, suka sangat makan sampai tak boleh nak kawal diri makan. Nafsu syahwat, ni nafsu yang tuntutan kemaluan. Kemudiannya dia naik peringkat dia sikit lagi dahsyat, dia suka kekayaan dunia, cinta dunia, harta dunia. Naik lagi dia suka apa? Dia suka jawatan, kemegahan. Bila orang naik peringkat yang lagi dahsyat ni, hatta peringkat bawah tu dia boleh hilang. Maksud dia kalau seorang tu dia punya observe sangat, dia punya kemaruk sangat pada jawatan, kita akan lihat boleh jadi makan minum dia pun dia tak heran dah. Ataupun nafsu syahwat dia, nafsu seksual dia pun sendiri pun dia terabai. Sebab yang ni lagi dahsyat. Nafsu kemaruk jawatan ataupun kemegahan ni lagi dahsyat. Kita baca kitab Imam Ghazali, dia akan terangkan benda tersebut. Sampailah nanti nafsu, antara dia nafsu populariti lah, kemasyhuran. Baik. Kalau kita lihat dalam syariat, sebenarnya semua benda yang kita bincang tadi ni, makan,
syahwat apa ni, maksud dia kehendak seksual, jawatan, populariti. Asalnya benda ni tak tercela, tapi syariat letakkan garis panduan. Adakah syariat tak benarkan kita tak makan langsung? Tak, makan. Allah Ta'ala kata kulu washrabu, kan, wala tusrifu, cuma jangan membazir. Makan, minum, tapi jangan membazir. Nampak ni salah satu bimbingan syariat. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah Ta'ala kata makan kamu semua, tapi daripada apa yang baik. Baik kat sini maksud dia fitrah manusia, asal dia lihat makanan tu benda yang baik. Makan sayur-sayur, makan ayam, makan lembu, unta. Tapi biawak ni asal dia fitrah manusia, dia rasa jijik makan biawak. Apatah lagi kura-kura ke, apatah lagi anjing dan babi. Ini fitrah manusia, asal dia rasa mustaqdhar. Benda tu yastaqdhir, kita rasa jijik. Betul, Allah Ta'ala kata kulu min tayyibat. Asalnya makan benda yang elok, benda yang secara fitrah kita tahu ni makanan, jenis makanan. Marzaqnakum, daripada apa kami yang rezekikan pada kamu. Jadi makan asal dia benda yang tak dihalang, tapi jangan bazir. Kemudian dia makan yang halal. Jadi ini garis panduan syariat. Kemudian dia barulah Nabi SAW perincikan lagi, dan hadis kita akan baca selepas ni, hadis yang bawa Nabi SAW suruh kita makan kadar yang banyak mana kita makan. Begitu jugalah Islam membenarkan kita buat hubungan jenis antara lelaki dengan perempuan. Macam tu juga dengan garis panduannya. Fitrah manusia, kita lelaki suka perempuan. Bila katalah lelaki suka pada lelaki, ini satu benda yang melanggar fitrah. Islam mencela perkara tersebut. Malah telah cerita kaum yang terdahulu, kaum Nabi Lut, buat amalan yang menyalahi fitrah. Mereka mendapat azab Allah SWT. Kemudiannya Islam membenarkan hubungan laki-laki ini, tapi melalui undang-undang syariatnya dengan perkahwinan. Dan perkahwinan mesti ada sadaq, iaitu ada mas kahwinnya, ada maharnya, dengan undang-undang dia, nafkah wajib laki kepada perempuan, sekian-sekiannya, supaya benda tersebut teratur. Dibenarkan. Kemudiannya begitu juga yang kita lihat atas-atas tu pun, jawatan. Boleh tak berjawatan? Ataupun dia tercela secara total? Tak. Jawatan perlu pada Islam, tapi ada garis panduan dia. Ada garis panduan dia, ada hukum syariah dia, ada hukum fiqah dia, semua ada. Sampailah peringkat yang kita katakan tadi kan, sampailah populariti, semua tu sebenarnya asalnya benda bukan tercela, tapi ada garis panduan dia. Tapi memandangkan manusia dia asal dia nafsu, dia suka benda-benda ni, dan dia akan membawa kepada melampau kepada garis panduan Allah Ta'ala tadi. Jadi kita dituntut untuk mujahadah, untuk mujahadah, mengelakkan kita mengikut sentiasa tuntutan nafsu. Maksud dia makan asal dia halal, tapi kerana nafsu sentiasa nak minta kita makan sedap saja, kita kena mujahadah. Begitulah sekian-sekiannya. Begitulah juga masalah populariti kat sini. Asal dia kita digalakkan untuk tidak expose diri kita pada manusia, supaya kita jaga amalan kita ikhlas pada Allah SWT. Biar antara kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Tetapi ada waktu kadang-kadang bila keadaan yang seorang tu dah capai pada hal keadaan dia yakin pada Allah SWT, dan lihat sentiasa bahawa kelebihan daripada Allah SWT, dan juga nafsu dia dah sampai pada nafsu mutmainnah. Maksud dia nafsu dia tenang, itu perbuatan dia berdasarkan pemerhatian dia dan juga pemerhatian Allah Ta'ala pada diri dia, yang panggil sebagai muraqabah dengan musyahadah. Maka boleh jadi kadang-kadang kemasyhuran ketika itu perlu pada orang seperti ini untuk menyelamatkan umat dengan dakwah, dengan mengajak. Jadi sebab itulah masalah tentang kemasyhuran dan juga khumul, sama ada pemilihan untuk kita khumul, low profile, ataupun kehadapan kemasyhur. Sini perbincangan yang halus, perbincangan yang terperinci. Imam Ghazali juga sebagai imam yang agung yang membincangkan tentang masalah psikologi, masalah akhlak dan adab ini, telah bincangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cara ringkasnya beliau buat satu analogi ataupun perumpamaan. Dia kata masalah kemasyhuran ni, cerita dia macam ni, senang. Ni saya pun olah baliklah cerita Imam Ghazali. Dia kata satu kapal karam, dalam tu ada penumpang ramai. Pakat masing-masing sekarang ni terdampak atas lautan. Masing-masing berpaut dekat apa yang mereka boleh berpaut, serpih-serpih kapal. Jadi kita pun maklum serpih kapal ni bukannya saiz dia sama. Boleh jadi seorang tu dapat serpih kapal dia besar sikit, seorang tu tak dapat langsung tengah terkapai-kapai, seorang tu ada dapat yang kecil, boleh jadi tak cukup.
Jadi keadaan yang macam-macam tu kita nak selamatkan, contohnya kalau ada satu saki baki sepihan kapal yang besar, satu bidang kapal tu besar, kalau pakat semua dapat pergi ke sana, pakat semua selamat. Tapi lah ni ataupun selamat sementara lah, dapat apa, berpaut kat sana. Tapi ada yang duduk jauh, ada yang tak reti berenang. Katalah dalam hal demikian ada seorang tu, dia memang tak reti berenang, tapi dia suka kemasyhuran, dia suka nak jadi hero. Jadi cerdik tak dalam keadaan tersebut? Dia tak berhenti berenang, dia pun sendiri, dia punya sepih kapal yang dia berpaut itu cukup-cukup untuk selamatkan dia ke dia. Tapi dia tengok ada orang minta tolong apa semua, dia rasa macam tiba main dalam perasaan. Dia kata, ini masa yang sangat sesuai untuk aku berlagak hero. Jadi dia pun buat announcement. Dia kata, hai, main semua pegang kat tangan aku. Dia kata, aku boleh selamatkan kamu semua. Kerana nak populariti, nak tunjuk hero, apa akan berlaku pada diri dia? Orang semua percaya, orang pegang tangan dia nak selamat, lah kali dengan dia tenggelam. Orang tenggelam, dia pun tenggelam. Sebab sebenarnya dia tak mampu nak selamatkan orang. Jadi kat sini, satu perkara yang sangat tidak cerdik untuk dia mempopularkan diri dia dengan satu benda yang tak layak. Kan? Boleh nampak, no? Tapi kalau hal yang kedua, ada seorang tu memang, katalah dia memang sifu ataupun pakar renang, dan dia memiliki tenaga yang banyak dan kekuatan dalam hal keadaan seperti tersebut, dia dalam keadaan ni yakin dia boleh selamatkan sekurang-kurangnya 30-40 orang. Sebab memang dia well trained, memang orang yang terlatih sangat dalam masalah renang dan juga penyelamatkan orang. Jadi dalam keadaan tersebut, kan, dia pun berpaut. Dia memang tahu boleh tarik orang kepada sebahagian kapal yang masih ada tadi untuk selamat. Tapi tiba-tiba datang dalam diri dia kata, dia kata, sagi kalau aku selamatkan mereka kata aku terror pula. Kan, sagi aku masyhur pula. Jadi dia kata, tak maulah kemasyhuran, tak mau populariti ketika tu. Jadi dia memilih untuk khumul. Dia memilih untuk low profile. Tawaduk kononnya. Jadi sesuai tak tawaduk pada waktu tu? Seorang-seorang tenggelam sebab dia tak selamatkan. Sedangkan dia yakin 100%. Dia memang boleh selamatkan orang sebab dia memang ditrain untuk selamatkan orang ataupun dalam masalah renang ni. Jadi patut tak ketika tu dia biarkan saja orang mati? Tak patut. Hukum dia berdosa. Athim. Malah seperti mana kita maklum, dalam situasi seperti ini sebenarnya tak dan terfikir, no? Nak popular atau tak popular, tak dan nak fikir. Sebab dalam keadaan seperti tersebut, orang yang suka kemasyhuran pun, dia masa tu tak fikir, dia kata aku nak fikir aku selamat seorang dia. Sebab sekarang ni antara nyawa. Jadi yang seorang lagi tu pun, yang guru berenang tadi pun, sepatutnya dalam keadaan tersebut dia tak payah terfikir, dia tak akan terlintas pun untuk sehari aku popular, aku tak suka tu popular, nanti belagak pula, riak pula. Takkan terfikir masa tu soal riak. Sebab sekarang ni melibatkan nyawa. Nampak, no? Jadi dengan perumpamaan tersebut, kita lihat diri kita. Hari ini kalau kita berhadapan dengan keadaan, kalau aku buat perkara ini, aku akan popular. Tapi kalau aku buat perkara ini, contohnya aku jadi low profile, aku pilih low profile ataupun popular. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita lihat hal keadaan. Kalau sekiranya kita pilih untuk popular, tetapi kita akan rosakkan jiwa kita, kita akan kalah dengan tipu daya nafsu syaitan, menyebabkan kita akan jadi bertambah takabur, riak. Maka hal keadaan tersebut kita jauhi daripada populariti. Nampaknya kita memilih untuk khumul. Sebab nampaknya kalau kita pilih jalan populariti ketika itu, kita boleh binasa. Tapi kalau dalam keadaan sekarang ni, memang asal dia kita latih diri kita untuk tidak popular. Lawan nafsu kita dulu. Sampailah kita yakin, sampailah satu tahap yang kita yakin pada Allah SWT. Lihat, kalau kita dapat sesuatu, kita nampak Allah yang bagi. Kita tampak pada diri kita. Dan masa ketika itu, Allah SWT sendiri akan letakkan tempat untuk kita berada pada sekian atau sekian. Ini satu perbincangan yang sangat panjang. Dan dalam ilmu tasawuf membincangkan perkara ini cara panjang, secara luas perbincangannya, dan juga secara terperinci. Jadi pada hakikatnya ataupun rumusannya, tuan-tuan puan-puan, masalah populariti ini adalah sebenarnya kita kena yakin, kita kena serah pada urusan Allah. Bila satu waktu, contohnya lah, saya ambil contoh sebagai ustaz lah ataupun seorang pendakwah. Dan pendakwah ni kita boleh pilih untuk popular. Dengan kita post kerja kita semua dekat Facebook apa semua, berdasarkan niat masing-masing. Tapi ada pepatah Arab kata, al-masyahir
mata'ib, syuhrah mata'ib. Kemasyhuran ni dia menjadi satu benda yang memenatkan. Satu hari dia akan penat. Tapi kita sekarang ni tak payah cara dengan kepala kita. Nak popular tak popular tak payah cara. Kita buat dia kerja kita, kita kena fahami apa kerja kita lah ni. Apa tuntutan Allah SWT pada kita. Kita buat. Bila satu waktu nanti, bila dah sampai sedia waktu dia, Allah Ta'ala sendiri akan letakkan sekian-sekian, kita serah pada Allah Ta'ala ketika tu. Dan tiap kali kita buat perkara tersebut, bila sampai kemasyhuran, kerana bukan kita minta, tapi Allah Ta'ala dah letakkan, ketika itu kita kena ingat. Itu pun adalah ujian Allah Ta'ala. Itu pun adalah ujian, dan kita sentiasa dalam keadaan muraqabatullah. Muraqabah Allah. Kita ingat, ni Allah Ta'ala yang letak. Jangan lihat benda ni nisbah pada diri kita langsung. Jadi kita sentiasa dalam keadaan muraqabah, berzikir pada Allah Ta'ala, minta lindung Allah Ta'ala, dan ketika itu insya-Allah hal kita sentiasa dalam panduan dan juga penjagaan Allah SWT. Nampak no? Tetapi seperti mana kita lihat hadis ni, Nabi SAW sebut, kalau sekiranya seorang tu teringin nak dipopular, ingat Allah Ta'ala lebih sayang orang yang tersembunyi, khafi. Allah Ta'ala lebih suka orang yang tersembunyi. Nampak? Baik. Hadis yang ke-8 insya-Allah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Rawahu Tirmizi wa qala hasan, hadithun hasan. Baik. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada keelokan Islam seseorang ialah meninggalnya akan barang yang tiada diambil berat akan dia. Telah meriwayatkan dia oleh Imam Tirmizi dan katanya hadis hasan. Ini hadis hasan ni hadis yang elok, masih boleh digunakan sebagai hujah, tetapi dia cuma tidak menempati ataupun tidak cukup syarat-syarat hadis sahih. Tapi dia hadis yang kuat, dia bukan hadis dhaif. Baik. Hadis ni juga salah satu hadis yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in, iaitu 40 hadis yang terkenal sebagai hadis 40 Imam An-Nawawi. Jadi kita lihat hadis ni, kalau ada dalam hadis 40 Imam Nawawi, menunjukkan hadis ni adalah hadis yang menjadi prinsip besar Islam. Yang ni Nabi SAW bersabda bahawa antara keelokan Islam seseorang itu, Islam ni nama agama kita lah, Islam, yang mana dia masdar perkataan aslama yuslimu. Aslam maksudnya menyerahkan. Yuslim kan, dia sedang menyerahkan, dan Islam tu masdar dia. Yang ni kata terbitannya dalam tata bahasa kita, seperti kata-kata terbitan. Jadi serahkan, maksud dia kita telah menyerahkan bahawa kita akan patuh kepada perintah Allah SWT. Serahkan diri kita. Nampak no? Selepas mengucap dia, maka seorang tu menjadi Muslim, orang yang menyerahkan diri, Islam. Jadi Islam ni maksud dia seorang yang Muslim, maksud dia hidup yang mempunyai undang-undang dan juga peraturan dan disiplin dalam kehidupan dia. Dia tak buat ikut suka hati dia. Dia tak boleh kata besok aku nak bangkit lewat pukul 9 baru bangkit. Mana boleh? Dia akan langgar waktu subuh. Allah SWT suruh kita bangkit sekurang-kurangnya masih boleh solat subuh. Sebaik-baiknya pada kita bangkit sebelum waktu subuh. Sebaik-baiknya kita tahajud sebelum tu. Ini undang-undang Islam ataupun disiplin yang digarispandukan oleh Islam. Begitu juga dalam soal adat kita, makan minum kita, perjalanan kita, semua ada garis panduannya dalam Islam. Nampak no? Dan kita pun maklum bahawa Islam dalam kehidupan kita ni tak terlepas daripada 5 hukum taklif. 5 hukum taklif, iaitu wajib, sunat, harus, ataupun dalam bahasa hukum dipanggil jawaz, makruh dan juga haram. 5 ni. Kalau nak perincian, nanti ada lagi dipanggil sah batal. Itu dalam bab muamalat ada bab sah dengan bab batal. Sebab kadang sah batal ni dia tak terlibat dalam haram dengan makruh ataupun dosa, tapi dia sah dengan batal. Jadi tak haram tapi dia batal. Macam tu. Baik. Jadi sebagai seorang Muslim, kan, kita kena tahu apa yang wajib kita buat, dan kita kena tahu apa yang haram supaya kita jangan buat. Dan kita dituntut untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunat. Tapi ketika mana kita buat perkara tersebut, Nabi SAW
nak terangkan pada kita di sana ada perkara-perkara yang halus dalam agama seseorang itu. Maksudnya, tuan-tuan, maksud dia sekarang ni ada satu perbahasan yang saya nak terangkan sikit lah. Ya, ni satu perbahasan yang dia mungkin di luar sikit pada konteks, tapi dia berkaitan dalam perbincangan kita sekarang. Iaitu perbahasan kadang-kadang ada orang bila baca doa dalam doa selamat ke, Allahumma, contohnya macam mana, nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana. Ada orang dia tak nak sebut perkataan adyanana ni, kata sebab adyan ni jamak perkataan din, plural perkataan din, dan din agama. Dia kata agama kita satu je, Islam. Tapi kenapa kita minta Allah Ta'ala, kita kata, ya Allah, aku memohon kau lindungkan, aku letakkan agama-agama kami pada kamu. Maksudnya Allah Ta'ala jaga agama-agama kami. Jadi dia rasa confused. Dia kata, jadi agama ni kita pegang ni satu je lah, Islam kan. Jadi kenapa baca doa ni adyanana? Jadi ada setengah hatta saya pernah dengar ustaz, dia suruh tukar. Dia kata, baca nastahfizuka dinana wa anfusana wa amwalana. Jadi kata jangan baca adyan, baca din. Jadi sebenarnya kat sini ada sikit kekeliruan dalam perkataan din tadi, ditafsir pada apa. Memang betul, din maksudnya agama, dan asal dia agama tu satu je lah yang Allah Ta'ala iktiraf, inna dina indallahi al-Islam. Hanya agamanya yang di sisi Allah Ta'ala, ini diiktiraf oleh Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala, Islam. Baik. Tetapi maksud agama-agama di sini iaitu perbuatan kita dalam kehidupan kita. Maksud dia, apa yang kita lakukan dalam kita meminta Allah Ta'ala tu agama kita. Maksud dia, kita hari ni bila bangkit awal, alhamdulillah, solat subuh apa semua, kita akan kata seorang tu dia laksana agama dia bagus. Kita akan kata hasanuddin, dia ni seorang yang agama dia bagus. Maksudnya dia beragama dengan, maksud dia religious, seorang yang beragama. Boleh faham no? Seorang ni pula dia kata okey, agama ni okey sikit. Bukan nisbah pada agama Islam tu, agama Islam tak pernah kata okey, sentiasa okey. Tapi nisbah pada diri dia. Boleh faham no? Nisbah pada diri dia, agama dia bagus. Dia ni seorang yang beragama. Maksud agama dia, maksudnya amalan dia tu, perbuatan dia, agama yang dilaksanakan pada diri dia bagus. Ni yang dimaksudkan adyanana. Maksudnya kita minta Allah Ta'ala pelihara agama-agama kita. Maksudnya perbuatan-perbuatan kita dalam melaksanakan agama kita. Susah sikit nak terangkan, tapi kalau dia sebenarnya dalam bahasa Arab, kita akan lihat dia ada penggunaan perkataan seperti tersebut. Maksudnya agama sini, amalan kita beragama, amalan agama kita, perbuatan kita dalam beragama. Baik. Jadi kat sini perkata yang sama juga antara kebaikan Islam seseorang. Islam tu agama satu tu je lah. Tapi bila nisbah pada seseorang, kita kata Islam dia bagus. Apa maksud dia? Kita akan baca dalam kitab sirah contohnya. Contohnya Abu Sufyan, aslama yaumul fathi. Abu Sufyan masuk Islam pada hari Fatih. Kemudian dia kata thumma hasuna islamuhu. Kemudiannya makin elok Islam dia. Maksudnya apa? Dia beragama Islam tu makin elok. Asal dia Abu Sufyan menentang Islam lama, menentang agama Allah, menentang Nabi Muhammad dan muslimin. Tapi bila dia masuk Islam, kemudian dia Islam dia makin elok, makin elok. Maksud dia perbuatan dia, pemahaman dia dan Islam semakin bagus, makin bagus. Kan? Akhirnya Abu Sufyan sendiri mati syahid. Mati syahid dalam peperang Yamamah. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Baik. Jadi Nabi SAW beritahu di antara cantiknya Islam seorang, maksudnya cantiknya amalan Islam seseorang itu, apa dia? Tarkuhu ma la ya'ni. Bila mana dia meninggalkan apa saja yang tak memberi makna pada dia. Benda tu tak ada, bukan sekat benda tu ditegah. Benda tu sebenarnya biasa, benda biasa. Benda yang jawas, benda yang harus, tapi tak ada kena-mengena dengan dia, dia tinggalkan. Ini para ulama mengatakan hadis ni min jawami'il kalim, antara hadis yang mukjizat kata-kata Nabi SAW, kata-kata yang ringkas tapi makna dia menyeluruh. Nabi kata Islam seorang, maksud dia meliputi semua kata-kata manusia. Seorang Islam itu meliputi perbuatannya, meliputi hati dia. Maksud dia kata-kata kita ni, kalau kita nak sembang satu perkara, benda ni ada kena mengena dengan kita tak? Ada memberi makna yang baik pada kita tak? Benda tu boleh dia kalau nak sembang, tapi
Tak ada pasal nak sembang. Kalau nak jadi seorang Muslim yang baik ataupun nak elokkan Islam kita, kita tak payah cara benda ni. Sebab tak ada kena-mena kita. Begitu juga perbuatan. Benda, kita nak buat satu benda ni, tapi benda ni elok tak? Ada kena-mengena yang baik tak untuk diri kita? Tak ada kena-mengena, tak payah buat. Tak payah buat. Begitu jugalah fikiran kita. Tak payah nak pening-pening kepala fikir benda yang sebenarnya tak ada kena-mengena dengan kita pun nak kena fikir. Kita ada list, kita patutnya kena ada list dalam kehidupan kita ni, priority kita, aulawiyat kita. Apa yang sepatut kita buat, kita list down. Kita daripada nak buat benda ni, mengaji kitab, patutnya ada kitab-kitab yang kita perlu baca. Fiqh kita ni kemas lagi ke tak? Akidah kita kemas lagi ke tak? Zikir patutnya kita belajar lah. Pagi ni kena zikir, zikir ni sepatutnya sebaik-baiknya. Ustaz dah bagi ijazah, dah bagi macam-macam dah. Buat ke tak? List down benda ni. Ni kita letak aulawiyat, qaimatul aulawiyat. List priority. Kita tengok priority kita. Buat hak ni dulu. Jadi benda yang tak ada kemana ni, la ya'ni, dia kata utruk, jauhkan, tinggalkan. Benda yang tak kena-kena, tinggalkan. Bila kita boleh buat benda ni, cantik Islam kita. Seperti mana-mana Nabi SAW beritahu, cantik Islam kita. Nampak no? Islam tu memang cantik dah. Tapi Islam pada nisbah kita tak tentu lagi cantik. Agama cantik dah, tapi agama pada nisbah kita tak tentu cantik. Hak tu yang kita kena doa tu. Allahumma inni astahfizuka wa astaudi'uka adiyanana. Aku minta engkau jaga ya Allah. Minta kami letakkan pada engkau ya Allah, pada agama-agama kami. Agama yang nisbah pada kami ni. Agama cantik dah, tapi bila letak pada diri kami tak tentu lagi cantik. Nak cantikkan. Nampak no? Jadi insya-Allah cara ringkas ni, moga-moga kita dapat sikit sebanyak kefahaman, dan kita mohon pada Allah SWT diberikan taufik untuk melaksanakan apa yang kita pelajari. Saya mohon maaf sekiranya sana ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah SWT, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.